Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Hari ini kelas kita macam biasalah, kelas KPS pembuatan roti. Okay, minggu-minggu yang lepas cikgu ada minta kamu buat nota berkaitan dengan penyediaan pan, dan cikgu harap kamu dah siap dah lah cikgu punya nota. Ada yang dah hantar, ada yang belum hantar lagi. Okey. Dalam pembelajaran yang lepas, cikgu ada bagi 3 soalan kuis yang kamu kena jawab. Tapi setakat ni cikgu tak terima lagi jawapannya pada kamu. Tapi tak apa, kita akan bincang sama-sama soalan ni. Cikgu nak nanti kamu di akhir cikgu punya slide nanti ada latihan yang kamu kena jawab. Jadi kamu salin soalan tersebut dalam buku nota untuk KBS pembuatan roti dan kamu jawablah. Okey. Kita pergi ke tajuk kita yang last hari tu. Kita berhenti pada tajuk Environmental Quality Act. Yang ni cikgu takkan terang dah lah. Cikgu takkan terang. Kamu boleh baca kamu punya nota atau kamu boleh dengar cikgu punya video yang lepas. Okey. Cumanya cikgu ada bagi quiz. Cikgu ada bagi quiz. Yang pertama saya soalan, cikgu kata berikan contoh kemalangan yang sering berlaku semasa membuat roti dan cara mengatasinya. Okey. Yang kedua, apakah maksud OSHA di dalam bahasa Melayu, dan yang ketiga, apakah akta yang digunakan pakai untuk mengawal pencemaran serta membaik pulih alam sekitar dengan mematuhi piawaian yang ditetapkan. Okey, kita tengok jawapan dia. Pertama sekali untuk kemalangan tu, di sini salah satunya adalah tergelincir akibat lantai basah. Cara mengatasinya adalah dengan meletak papan tanda amaran. Macam-macam lah kemalangan yang sering berlaku, seperti terjatuh kan, sebagainya kan. Okey, apakah maksud OSHA di dalam bahasa Melayu? OSHA bermaksud Persatuan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Kemudian soalan yang bertiga, apakah akta yang digunakan pakai untuk mengawal pencemaran serta membaik pulih alam sekitar dengan mematuhi piawaian yang ditetapkan? Jawapannya adalah Environmental Quality Act. Okey, seterusnya kita akan masuklah pembelajaran untuk hari ini. Okey, diminta macam biasalah pelajar untuk salin nota yang cikgu berikan nanti. Salin saja sampai tajuk yang akhir. Kemudian yang di akhir cikgu punya slide ni ada soalan. Tolong salin soalan tersebut dalam buku dan jawab. Hantar jawapan yang kamu dah tulis pada cikgu. Okey. Kita tengok cara yang keempat berkaitan dengan keselamatan makanan. Perkara yang terlibat dengan keselamatan makanan. Yang keempat adalah HACCP. HACCP ni dalam bahasa Melayu dia analisis bahaya dan detek kawalan kritikal. Okey, di sini kata pengertian HACCP merupakan satu pendekatan pencegahan yang sistematik bagi keselamatan makanan dan farmasi yang mengenal pasti bahaya fizikal, kimia dan biologi dalam proses pengeluaran yang boleh menyebabkan produk siap menjadi tidak selamat. Maksudnya HACCP ini merupakan satu kaedah untuk mengenal pasti apa bahaya-bahaya yang mungkin ada dalam makanan kita. Contohnya sekarang kalau kamu tengok roti gardenia. Roti gardenia kalau dekat dia punya bungkusan tu dia ada tulis HACCP. Maksudnya dia luluslah, dapat kelulusan pada HACCP, dia selamat untuk dimakan. Kalau kata tak selamat, mungkin disebabkan pertama sekali ada virus yang berbahaya, ataupun kaedah penyimpanan tidak selamat dan sebagainya yang menyebabkan HACCP itu tidak diluluskan. Okey. So HACCP mengurangkan risiko ke tahap yang selamat. Okey. Dia mengurangkan risiko proses pembuatan makanan tu pada yang lebih selamat. Okay, sebagai pencegah bahaya dan bukannya pemeriksa produk siap. Maksudnya
merupakan salah satu cara nak cegah bahaya berlaku, supaya makanan kita tidak tercemar, supaya makanan kita makanan yang berada di pasaran selamat untuk dimakan. Tapi dia bukanlah satu pemeriksaan produk siap. Maksudnya bukan dah siap produk baru buat pemeriksaan. Dia macam satu proses lah. Pada awal kita nak hasilkan produk tu sampai last kali, sampai dah hasilkan produk. Dia bukan dah siap produk baru kita nilai. Dia proses pada awal penyediaan sampai akhirnya. Okey. Macam tadi saya kata, HACCP ni dia menganalisis bahaya yang apa-apa bahaya lah kecederaan yang boleh berlaku pada pelanggan kan. Yang kita bagi pada 3 lah, biologi, kimia dan juga fizikal. Okay, bahaya biologi merangkumi bakteria keracunan makanan seperti Salmonella, E. coli, Malicious Cerealis yang berbahaya kerana boleh hidup dalam masakan yang tidak mencukupi. Maksudnya bakteria-bakteria ni boleh menyebabkan keracunan makanan lah. Bakteria ni selalunya ada dalam makanan yang masak yang tak berapa nak masak. Kemudian menggandakan paras bahaya makanan yang diberikan dalam keadaan yang sesuai. Maksudnya bahaya biologi ni boleh mengakibatkan makanan tu jadi makanan tu dah memang tercemar. Tapi lebih membahayakan lagi bila ada bakteria-bakteria ni lah. Okey, kemudian boleh merebak pada makanan mentah pada makanan yang dimakan. Pencemaran silam, maksudnya dia boleh merebak pada satu makanan yang lain ke makanan yang lain. Kadang makanan A ni elok. Okey, semua masak, semua titok. Tapi makanan B ni makanan yang telah tercemar dengan bakteria E. coli contohnya kan. Kemudian bila mana kita masak sekali, kita letak sekali ataupun bubur dalam satu tempat yang sama, dia boleh mencemarkan makanan yang lain juga. Dan makanan yang lain tu akan jadi rosak lah. Okey, itu adalah bahaya biologi. Seterusnya kita tengok bahaya kimia. Bahaya kimia ni merujuk kepada boleh wujud pada makanan tertentu dalam bentuk racun serangga atau sisa pembersihan. Maksudnya kat sini, makanan tu tercemar dengan racun serangga ataupun sisa pembersihan. Sepertinya kadang kita letak racun serangga di bersebelahan berdekatan dengan makanan. Tu salah, tu tak boleh kan. Boleh menyebabkan berlaku keracunan lah. Okay, kemudian bahaya kimia juga mungkin timbul daripada penyimpanan yang tidak betul dan salah guna pembersihan makanan bahan kimia atau umpan tikus. Maksudnya di sini cara kita nak simpan makanan. Contohnya makanan tak boleh simpan dengan sekali dengan tempat racun serangga. Ataupun kadang kita bubuh contohnya dalam Amerika kabinet tempat kita simpan makanan tu, kita bubuh sekali dengan racun lipas atau tikus. Jadi kemungkinan makanan kita boleh tercemar. Jadi berhati-hatilah. Kemudian bahan kimia. Bahan kimia ni selalunya bahan-bahan pembersihan lah. Yang kita selalu duk guna cuci pinggan, mangkuk dan sebagainya tu kan. Kalau kita tak cuci dengan betul, tak hilangkan sabun dia dengan betul, boleh menyebabkan berlakunya pencemaran kepada makanan lah. Makanan itu tidak selamat untuk dimakan. Kemudian tidak menggunakan peralatan bergrade makanan yang boleh mencemarkan makanan. Maksudnya kita tidak menggunakan peralatan yang berkualiti lah, yang sesuai untuk kita makanan tu. Contohnya cikgu kata sini penggunaan plastik, sudut plastik dan sebagainya boleh guna, tetapi kamu kena tahu satu, benda plastik ni dia tak tahan haba panas. Jadi bila mana kita guna sudut plastik, lepas tu kita cedok benda yang panas, kuah yang panas dan sebagainya, dia melepaskan bahan kimia. Yang tu boleh menyebabkan berlakunya keracunan makanan, boleh menyebabkan makanan tu menjadi rosak dan sebagainya lah. Okey, bahaya fizikal.
Okay, bahaya fizikal termasuklah pencemaran pada benda asing seperti kaca, kayu, logam, rambut, lalat dan lain-lain lah. Itu adalah bahaya fizikal. Maksudnya selain pada bahan kimia dan juga biologi tadi, maksudnya yang kita boleh nampak. Yang ni kita boleh nampak benda tu ada dalam makanan tu kan. Itu adalah bahaya fizikal. Yang mana ketiga-tiga jenis bahaya ni boleh menyebabkan makanan kita tu tidak selamat untuk dimakan atau dijual dipasarkan dah. Jadi sebelum kita nak pasarkan makanan tu, produk tersebut kita kena pastikan bebas daripada tiga-tiga benda ni kan. Sebab itu HACCP ni ditubuhkan supaya mengurangkan bahaya yang boleh menyebabkan makanan tu rosak lah. Okey. Langkah HACCP merupakan peringkat dalam operasi perniagaan untuk menghasilkan makanan tertentu. Okey. Yang ni operasi yang selalu kita terlibatlah operasi makanan kan. Ada setengah mungkin terlibat dengan pembelian, ada setengah terlibat dengan penghantaran. Jadi HACCP ni dia memantau keselamatan semua proses yang makanan yang terlibat. Okey, antara langkah dia pertama sekali titik kawalan kritikal, di mana peringkat proses di mana bahaya itu hendaklah dikawal bagi memastikan makanan itu selamat dimakan. Okey, kemudian had kritikal. Had kritikal merupakan had keselamatan yang memisahkan antara makanan yang selamat dan tidak selamat. Had kritikal biasanya dinilai berdasarkan kajian saintifik. Maksudnya kat sini, titik kawalan kritikal ni maksudnya kita meletakkan satu tahap di mana makanan itu selamat ataupun tidak. Contohnya kata, okey, makanan ni patut disimpan dalam suhu yang kosong hingga 5 darjah Celsius saja. Maksudnya dalam peti sejuk lah kan. Tapi kalau kita simpan di tempat yang tinggi pada 5 darjah Celsius, maksudnya di tempat maksudnya peti ais tak sejuk betul kan. Jadi makanan kita tak selamat dimakan. Makanan kita mungkin tercemar, jadi tak selamat dimakan. Okey, pemantauan. Pemantauan perlu bagi memastikan bahaya berada di bawah PKC. PKC ni inilah titik kawalan kritikal ni. Kita kena pantau sama ada peralatan yang kita guna tu mematuhi tak standard yang titik kawalan kritikal ni. Contoh kalau kita nak guna peti ais untuk penyimpanan, kita kena pastikan peti ais kita tu diselenggara dengan baik, tak rosak dan sebagainya, boleh berfungsi dengan baik supaya di bawah paras titik kritikal. Okey, aktiviti pemantauan melibatkan semakan suhu, pemeriksaan visual dan rakaman mata. Tindakan pembotolan. Tindakan pembotolan adalah tindakan yang perlu diambil apabila hasil pemantauan telah mengenal pasti penghasilan yang telah mencapai atau melebihi tahap had kritikal. Maksudnya bila kita dah tengok, bila dah kita pantau dah pantau, kemudian kita buat tindakan pembotolan. Kalau ada, contohnya makanan tu melebihi titik kawalan kritikal. Maksudnya makanan tu rosak lah. Bila rosak, apa yang kita kena buat? Kita kena betulkan balik. Kalau kata mengikut yang PKC tadi tu, titik kawalan kritikal tu, maka kita boleh teruskan ke step yang seterusnya kan. Okey, pengesahan. Pengesahan melibatkan gambaran keseluruhan sistem HACCP bagi memastikan ia berfungsi dengan berkesan. Pengesahan menyatakan semakan yang telah dilakukan adalah benar dan berkesan untuk mencegah bahaya. Jadi bila kamu dah buat pembetulan, dah buat tindakan pembetulan, kamu buat satu surat mengatakan bahawa kamu telah melakukan pemantauan, telah melakukan penambahbaikan atau pembetulan dan
kamu teranglah dalam tu kamu dah kata okey, semua ni telah dibuat dengan betul lah. Dokumentasi. Sistem HACCP mesti mempunyai dokumen-dokumen yang menunjukkan proses dijalankan dan berkesan. Okay, dokumentasi ini termasuk carta ahli HACCP, arahan kerja, prosedur polisi, rekod latihan, rekod pemantauan, rekod pensempelan, invoice, resit dan lain-lain. Dokumentasi ini apa-apa sebarang dokumen yang berkaitan dengan proses kerja kita. Proses kerja kita pada awal sampai akhir. Okay, kajian. Kajian ni adalah untuk memastikan HACCP berkesan. Kajian penting untuk mengkaji semula sistem keselamatan makanan secara berkala. Perkara ini perlu apabila terdapat perubahan menu, aduan, produk baru, premis baru atau lawatan pada pegawai kesihatan persekitaran. Kajian semula perlu dilakukan sekurang-kurangnya sekali setahun. Okey, kemudian kita masuk ke amalan penghilangan baik. Okey. Atas singkatannya adalah GMP. Okey, definisi amalan penghilangan baik merupakan satu skim yang boleh membantu pengeluar produk makanan dan produk makanan yang berkaitan dengan menyediakan jaminan kepada pelanggan mereka bahawa produk mereka dihasilkan dengan cara yang bersih dan selaras dengan amalan terbaik dalam pembuatan. Okay, kalau kamu tengok ada setengah produk dia tak tulis halal tapi dia tulis GMP. GMP ni merupakan satu macam pengesahan yang diberi untuk bagi tahu kata produk itu telah dinilai dengan baiklah. Dah melepasi jaminan kualiti yang telah ditetapkanlah. Okay, GMP merupakan salah satu syarat yang perlu ada bagi memudahkan perolehan sijil HACCP. GMP mengandungi aspek seperti reka bentuk dan kemudahan dalam penubuhan, pengawalan, operasi dan peralatan, suhu, masa, pH atau kawalan aktiviti air, penyelenggaraan dan kebersihan diri, latihan kaki tangan, pengangkutan, penghantar maklumat produk dan kesedaran pengguna. Okay, MS1514 merupakan prasyarat yang diperlukan sebelum pelaksanaan HACCP. Maksudnya MS1514 ni merupakan salah satu syarat dalam GMP dan dia diperlukan juga untuk nak peroleh HACCP. Dan ini adalah aspek-aspek yang dinilai dalam GMP. Dia pelbagailah dari segi reka bentuk dan sebagainya. Okey. Okay, sekarang ni cikgu harap kamu boleh salin yang nota cikgu bagi tadi ni sampai GMP ni, kemudian jawab soalan yang latihan ni lah. Jawab latihan ni. Kamu salin latihan dan jawab. Okey. Bila dah siap jawab, hantar jawapan dia pada cikgu cepat yang mungkin. Okey, kalau tak ada apa-apa, cikgu sudahi cikgu punya kelas hari ni. Dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.